Tujuan dia apa? Supaya kita tinggalkan Quran. Manusia berasal daripada perut. Supaya kita tak percaya Quran. Manusia daripada Adam. Tuan-tuan jangan pandang kecil benda ni. Dia melibatkan ketidakpercayaan kepada kita. Tuan-tuan tahu hari ini ada satu kepahaman nama dia Scientology. Scientology dia apa? Mayat jangan tanam. Sebab sains akan menghidupkan balik mayat. Maka tak tanam, tak dibakar, tak ditanam. Simpan. InsyaAllah akan hidup mayat. Tu yang Firaun tak ditanam tu. Sebab mereka yakin satu hari akan dihidupkan dengan teknologi. Nama dia agama Scientology. Bukankah di dalam Quran sebut kullu nafsin za'iqatul maut? Semua orang akan mati. Atau kamu datang ke masjid naik apa? Saya naik kata King. Oh, King apa? King Kong. Tak ada Ustaz, saya naik Myvi. Sedap Ustaz naik Myvi Ustaz. Rumah berapa biji? Rumah saya 2 buah je Ustaz. 3 tingkat. Tingginya. Ada lift? Ada Ustaz. Pak. Akak minum apa? Akak minum Milo. Kak tak minum lah kopi Ustaz. Seronoknya. Baju abang apa? Baju saya cotton Ustaz. Beg tangan isteri apa? LV Ustaz. Hebat. Itu nikmat dunia abang. Allah soal pada kita di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 38 Allah Ta'ala soal pada kita. Apa kamu reda dengan nikmat dunia? Nak dibandingkan dengan nikmat syurga tu, nikmat akhirat tu, dunia ni tak ada apa. Ya kita duk reda di dunia ni sampai tak nak buat persiapan untuk hijrah ke negeri yang abadi tu pasal apa? Sayang apa? Di dunia ni tuan-tuan, nikmat macam mana pun 2 kesudahan dia. Pertama makan. Imam Ghazali sebut pada kita kan. Pertama makan. Pergi ke mana pun cari makan dulu. Saya masuk dalam masjid ni saya kata apa pada tuan-tuan? Ni pun belum makan lagi ni. Makan dulu disebut. Tuan-tuan naik atas kapal terbang. Tunggu pramugari bila nak hantar makan. Tuan-tuan berjalan merata-rata. Berhenti dulu. Jalan-jalan cari makan. Tuan-tuan bangun saja pagi. Apa nak makan pagi ni? Puasa sunat hari Khamis. Apa pun nak buka hari ni? Makan dulu tuan-tuan. Salahkah makan? Tak salah untuk menguatkan tulang belakang kita supaya kita boleh buat ibadat. Kalau tak ada makan pun susah juga. Yang kedua ya, kesudahan kita apa dalam dunia? Toilet. Tandas begitu. Sedapnya su ekor. Tunggu besok. Setengah jam lah jambat. Sedapnya kopi ala Kazim. Tunggu besok. Ketandas kau pergi. Tandas saja tuan-tuan. Buat rombongan. Cuba tanya makcik yang tunggu dekat RNR tu. Kemana Pak? Tandas lah. Sepuk tanya pula. Kita dah ada jauh-jauh tadi tadi nampak. Ketandas pergi dulu tuan-tuan. Tuan-tuan naik atas kapal terbang. Apa yang tuan-tuan tengok selain daripada pramugari duk tolak makan? Duk tengok lambang hijau merah, hijau merah, hijau merah. Lambang tandas. Di merah. Asyik aku nak ke tandas ada orang pula ada. Kita pun, ada hijau. Elok kita bangun je orang depan tandas bangun. Celaka betul duduk balik. Kerja dia ke tandas. Ayo duduk. Itulah dunia. Itulah dunia tuan-tuan. Kerja siang malam pagi petang untuk makan. Pergi market balik, pergi maidin masak ikan siang ikan, makan. Dan makan tu pula tak sampai setengah jam dah habis. Masak nak sediakan makan berjam-jam tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati, sebab itu Allah Ta'ala sebut, akhirat itu khairun wa abqa. Lebih baik dan lebih kekal. Maka target kita sekarang ialah, biarlah kita nak hijrah ke sana dengan amalan kita. Dengan bekalan kita. Dan sebaik-baik bekalan kata Allah, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Sebaik-baik bekalan ialah takwa. Tuan-tuan yang saya muliakan. Bulan ni kita sambut hijrah pun ada, kita sambut merdeka pun ada. Seolah-olah ada kaitan tuan-tuan Muharram dengan Ogos. Dan Muharram dah lepas dah. Kita dah nak masuk kepada Rabiul Awal dah ni. Nak sambut Maulid dah.
Tapi dalam masa yang sama, kita nak sambut merdeka. Kempen merdeka sudah ada. Baik, saya nak ajak pada tuan-tuan. Apa dia yang kata hijrah? Apa dia yang kata merdeka? Allah sebut dalam surah Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Quran yang bijaksana. Yasin demi Al-Quran yang bijak. Al-Hakim bijaksana. Al-Quran tu apa? Al-Quran tu cerdik. Al-Quran tu bijak. Al-Quran tu menyelesaikan masalah. Al-Quran itu memberikan kebaikan pada kita. Al-Quran itu ada syafaatnya. Al-Quran itu ialah dustur kita. Al-Quran itu ialah perlembagaan. Al-Quran itu ialah furqan. Al-Quran itu ialah hidayah. Semuanya letak di dalam Quran. Maka kalau kita tak ikut kepada Al-Quran, belum merdeka. Kalau kita tinggalkan Al-Quran, kau belum lagi hijrah yang sebenar. Hijrah yang sebenarnya ialah menuju kepada Allah. Melalui apa? Al-Quran, melalui hadis, bimbingan daripada ulama kita, maka kita ikut Allah Ta'ala. Bila kita faham bahawa Al-Quran itu sebetul-betulnya ikutan, berapa ramai daripada kita yang tak mau ikut Quran. Bila nak merdeka ni tu, manusia yang cerdik, manusia yang bijak ialah manusia yang ikut Quran. Bila tuan-tuan tak ikut Quran, selama itulah kita masih jahil. Kalau kita bantah kepada Al-Quran, kita belum hijrah. Tuan-tuan yang saya muliakan, ada seorang manusia dalam dunia ni, yang dalam masjid ni tak ada siapa buh nama dia. Batuk tu Haji. Nak minum air? Sini air. Ambil air ni. Tuan Imam, Tuan Bilal bagi ke Abang Haji kita, saya baca doa. Abang Haji ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yashfik. Allahumma rabban nas muzhibal ba'ish fi anta syafi wa la syaf ila anta wa la yughadir saqman ila anta. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arshil karim. Sila Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah. Rabbi wa rabbikum ma min dabatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Tuan Haji batuk tu saya terlupa nak sebut apa dah. Tuan-tuan yang saya muliakan. Bila kita ikut Quran, bila kita ikut Al-Quran, itulah hijrah kita yang sebenar. Ada seorang laki-laki yang nama dia tak ada siapa pun nama tu sama dengan kita. Nama laki-laki itu ialah Firaun. Siapa dalam masjid ni nama Firaun? Angkat tangan macam saya. Tobat lahum tak ada. Orang kafir tu pun tak buat nama anak dia Firaun. Menyampah betul tak? Hitler ada orang upah nama anak dia Hitler. Pengarah filem nama Hitler. Ada. Nama IC tu Hitler. Ada orang pun nama Ronaldo. Lagi ada orang. Tapi Firaun tak ada. Pasal apa? Jahat melampau. Jahat melampau. Bunuh segala budak. Laki-laki. Siap mengaku Tuhan lagi. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kamu yang paling tinggi sekali. Tuan-tuan, kalau saya mengaku Tuhan, agak-agak tuan-tuan kata apa? Bodohnya Ustaz. Gilanya Ustaz. Tak pernahnya sihat. Tiba-tiba mengaku Tuhan. Tuan-tuan tolak saya. Tapi kenapa bila Firaun kata, saya Tuhan? Ikut pula orang rakyat tentang Firaun, ya, kau Tuhan. Bodoh benar ke dia, man? Yang ni ya Allah Ta'ala sebut ni dalam Quran. Kenapa Firaun itu mengaku sebagai Tuhan dan dalam masa yang sama rakyat dia ikut fa'atahu. Mereka taat pula. Innahum kanu qauman fasiqin.
Allah Ta'ala sebut kerana mereka itu kaum fasik. Kenapa yang Firaun boleh mengatakan dia Tuhan dan pengikut dia ramai pula? Satu negeri itu. Dua ikut dia. Maka Allah Ta'ala sebut sebab dia telah diperbodohkan. Rakyat dia diperbodohkan. Fastakhaffa min. Mereka telah dibodohkan oleh Firaun. Maka bila mereka diperbodohkan, mereka ikut saja cakap Firaun. Mereka itu adalah kaum yang fasik, derhaka. Tuan-tuan, selagi mana kita tak cerdik, belum merdeka, selagi mana kita belum hijrah pada jalan yang betul, selagi itulah kita diperbodohkan. Tuan-tuan rasa kita ni cerdik ke pandai? Saya doktor, Ustaz. Saya engineer, Ustaz. Saya ni ustaz. Saya. Tuan-tuan ingat rakyat Firaun tu bodoh kan? Tuan-tuan ingat mereka tu bodoh kan? Ahli sihir mereka tu bodoh kan? Tak, tuan-tuan. Saya dah sebut kepada tuan-tuan bagaimana Firaun itu memperbodohkan rakyat. Sehinggalah rakyat dia mengatakan bahawa dia adalah Tuhan dan kita taat kepada Firaun. Inilah cara memperbodohkan manusia sampai kiamat. Inilah cara bagaimana memperbodohkan manusia supaya mengikut dengan jalan diperbodohkan. Seolah-olah otak tak ada, akal tidak ada, bimbingan tidak ada, petunjuk tidak ada. Seolah-olah tidak ada Quran bagi kita. Seolah-olah tidak ada Nabi pada kita. Seolah-olah kita ni tak pernah diutuskan kepada kita Al-Quran untuk membimbing kita. Yang Nabi Muhammad hijrah daripada Mekah ke Madinah itu sebab apa? Sebab nak bagi kita Quran. Padahal di Mekah tu ada air Zam-Zam, di Madinah tak ada. Di Mekah tu ada Kaabah, di Madinah tak ada. Di Mekah tu tempat tumpuan orang seluruh dunia sejak zaman Nabi Ibrahim. Di Madinah bukan tumpuan. Di Mekah tu tempat baginda lahir. Ada adik-beradik dia. Semua ada di Mekah. Di Madinah, Nabi bukan orang Madinah. Pasal apa yang dia pindah juga ke Madinah? Yang pertama sebab Allah perintah. Bila Allah perintah, jangan bantah. Mesti ada kebaikan di sebalik perintah. Taat ya. Tadi awal-awal saya sebut. Hajar tak bantah, Nabi Ibrahim tak bantah, Nabi Ismail lagi tak bantah, dia kecil lagi. Akhirnya apa jadi kepada dia? Madinah, Mekah menjadi sebuah kota yang hebat sampai sekarang. Cuma tengok bentuk penghijrahan itu. Daripada syurga Nabi Adam turun ke dunia. Di mana hebatnya Ustaz? Kerana turunnya Nabi Adam dan Hawa ke dunia, lahirlah Nabi SAW. Lahirlah para rasul dan para anbiya kerana adanya penghijrahan Nabi Adam AS. Kalaulah Nabi Adam tak turun ke dunia, tak diturunkan Nabi Muhammad, makhluk yang paling hebat tak ada. Kita pun tak ada. Tak ada yang katakan sebagai manusia yang teragung kalau Adam tak turun. Tetapi kerana adanya perturunan itu, lahirnya berapa ribu para nabi, berapa ratus, berapa puluh yang wajib diingati. Termasuklah manusia teragung, makhluk terhebat teragung, namanya Nabi Muhammad SAW. Itu kemuliaan. Jangan tuan-tuan duk kutuk Adam tu pula. Ni Adam yang pasal dengan Hawa. Aduh kacau ni. Jangan cakap macam itu. Adanya dia, lahirnya kita. Dengan lahirnya kita buat ibadat, boleh balik ke kampung kita, nama dia syurga. Simple tuan-tuan. Kau nak hijrah betul-betul, kau ikut Quran, kau ikut apa cakap Nabi, hijrah kau, insya-Allah berjaya. Kalau kau gagal sekalipun, gagal di sisi manusia, tapi hakikatnya di sisi Allah, kau adalah orang yang berjaya. Tuan-tuan yang saya muliakan, kita lihat tentang bentuk-bentuk pembodohan di zaman itu. Pembodohan yang mengatakan bahawa aku adalah Tuhan.
dengan mengatakan bahawa aku boleh memati dan aku boleh menghidupkan. Kalau siapa yang berhakim depan aku kata jatuhkan hukuman mati. Tengok, aku Tuhan, aku boleh matikan orang. Kalau aku kata dekat dia, jatuhkan hukuman bebas, tak jadi bunuh. Tengok, aku dah hidupkan dia. Sebab itulah aku Tuhan. Kemudian Firaun pula kata, aku tak pernah sakit. Engkau orang sakit, gaut. Oh, banyak sakit, kata dia. Pening kepala lah, apalah, sakit perut lah, apalah. Aku tak pernah sakit. Sebab itulah aku Tuhan. Rakyat dia pangguk, betul juga lah. Betul juga. Kerja dia memperbodohkan. Kenapa mereka diperbodohkan? Kerana mereka menolak Nabi Musa AS. Sedangkan Nabi Musa membawa mukjizat yang lebih terang daripada mukjizat Nabi-Nabi sebelum daripada Nabi Musa. Nabi Musa kata, aku Tuhan. Tak, Nabi Musa kata, aku adalah manusia seperti kamu. Betul lah. Kalau dia kata Tuhan, hang boleh fikir, takkan Nabi Musa ni Tuhan? Aku daripada kecil aku kenal dia. Dia tak sebut. Sebab tu aku ni adalah Rasul yang diutuskan. Cuma kau fikir, Firaun tu kau kenal daripada kecil. Tiba-tiba bila tua mengaku Tuhan. Tak munasabah. Maka Nabi Musa pun nak buktikan dia Rasul. Dia letakkan tangan. Dia celah ketiak dia. Tiba-tiba tangan dia bercahaya, mengeluarkan cahaya. Ini buktinya. Ini sihir ni. Sihir ni apa benar ni? Oh, jahat betul tak? Nabi Musa ni tuan-tuan belah laut. Sebelah jadi macam gunung laut. Firaun boleh berhenti waktu ngejar Nabi Musa. Kau mau tahu tak kenapa laut tu terbelah? Tak tahu tuanku. Sebab aku nak lalu. Sebab itu dia buka tu. Kita dia. Mak kita tenggelam kita semua. Tuan-tuan, dah datang mukjizat yang sangat hebat. Bila ahli sihir Firaun campak tongkat. Makan. Dia diulang. Nabi Musa tengok orang-orang di air. Dia ni sudah percaya pada tongkat ahli sihir Firaun. Nabi Musa tak tahu. Allah kata apa? Campakkan tongkat kau Musa. Bila campak, dia jadi ular semua. Bukan ular yang nampak pada mata. Ular betul. Dia telan segala benda. Ahli sihir kata ini bukan main-main Nabi Musa. Yang kita lontar tu tali-tali yang melengkor-lengkor nampak macam ular. Tapi yang dia lontar tongkat, sudah jadi ular betul. Nabi Musa diimani oleh ahli-ahli sihir Firaun. Udah ahli sihir Firaun bila dah beriman kepada Nabi Musa, dia mau buat kempen pula, tuan. Ini Rasulullah ni. Ini udah pakat tuan. Dia mau nak ngalah tuan daripada negeri ni tuan. Tak boleh pakai buat ni. Baik tuan, buat pada demo tu hukuman. Dia jadi pengajaran. Dipotongnya tangan, dipotongnya kaki secara bersilang. Potong kaki, potong tangan. Siapa yang tak balik pada agama Firaun, aku bunuh seorang-seorang. Seorang pun ahli sihir tuan-tuan yang tak balik kepada Firaun. Semuanya beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Allah. Walaupun kaki tangan dipotong belah kiri, kaki dipotong belah kanan. Nak potong-potonglah, kami beriman pada Allah. Tuan-tuan, ahli sihir dalam kisah Nabi Musa dan Firaun, mereka tidak diperbodohkan. Mereka tengok bukti, mereka tengok buat perbandingan. Nabi Musa betul, Firaun yang salah. Tetapi kerana orang lain telah diperbodohkan oleh Firaun, maka ramailah yang mengikut Firaun. Akhirnya tuan-tuan, fa'auraqnahum ajma'in. Kami tenggelamkan mereka kesemuanya. Tuan-tuan boleh buka dalam surah Az-Zukhruf ayat 24, ayat 25, cerita tentang pembodohan Firaun kepada kaumnya. Tuan-tuan, adakah Firaun itu bila dia mati dalam laut, sekadar itu saja dia? Adakah sekarang tidak ada lagi pahaman Firaun? Adakah sekarang sudah habis Firaun? Mana boleh habis, tuan-tuan? Imam Ghazali sebut, yang akan merosakkan kita 4. Pertama, iblis, syaitan.
Dia tak pernah putus asa, iblis. Dia akan goda kita. Salah satu bentuk godaan kita ialah was-was. Berapa ramai yang was-was angkat takbir, tak masuk-masuk. Elok imam rukuk, masuk pula. Tak dapat. Allah. Allah. Saya. Abang-abang kalau jumpa orang macam tu, ambil penampar ni, tampar tang belakang dia. Allah, dapat turut tuan. Allah. Ada satu makcik datang jumpa saya, dia kata, Ustaz, saya sekarang ni tak tahulah. Semayang tu 3 ke 4. 3 ke 4. Udah tak tahu, Ustaz. Dulu tak ada macam itu. Umur makcik sekarang 76. Memang patutlah. 76 dekat. Tak tahu lah, kadang-kadang subuh tu tak tahu, tak bangun, tak sedur. Jam kunci. Bunyi tak? Bunyi. Lepas tu, makcik empuk dia diam jam tu. Eloklah makcik. Sebab tu saya kata makcik, tu nama dia was-was. Was-was paling teruk 3 ke 4. Padahal sembahyang subuh. Itu teruk dah tu, enggak? Mana ada subuh 3 ke 4? Okey, Kak. Kalau Kak nak mengelakkan was-was, Kak kena berjamaah. Kerana dengan berjamaah ni, iblis tak boleh kacau. Bila kita bang je, lari setan. Bila kita iqamat saja, lari setan. Bila kita rapatkan sah kita rapatkan ni, setan tak kacau kita. Sebab tu Nabi suruh kita rapatkan sah. Yang jujur itu siapa? Penyakit, Ustaz. Allahu Akbar. Balik rumah ada sebelah isteri pula, tak penyakit pula. Pergi tidur jujur, penyakit. Tak pula. Main masjid tidur jujur, penyakit. Dalam merapatkan saf itu ada rahmat. Bila kau renggangkan rahmat, hilang tuan-tuan. Dengan kau rapatkan saf, setan tak boleh goda kau. InsyaAllah. Saya kata makcik duduk di pondok saya. Kenapa? Sebab kami sembahyang berjemaah. Orang yang duduk di pondok sekolah saya, mari berjemaah. Bila jemaah, tak adalah was-was lah. Ikut tu imam je lah. Allahu Akbar. Dia salam, kita salam. Simple. Kami di sini makcik, subuh-subuh, kami ada tukang ketuk. 5:30, 5 pagi, ketuk lah. Bangun! Bunyi loceng lagi. Bangun! Subuh! Dah bangun lah. Bangun! Habis dia ketuk orang, dia balik rumah dia sambung tidur. Astaghfirullahalazim. Jadi akhirnya orang pergi sembahyang, makcik. Makcik tak maulah duduk sini, makcik nak jalan-jalan lagi, Ustaz nak roh. Silakan. Kita kena bantu diri kita. Sebab kalau kita nak jadi baik, iblis takkan bagi. Yang kedua, siapa yang menghalang kita jadi baik, nak jadi hijrah ni? Orang, manusia. Sebab tu kena cari kawan yang bantu kita hijrah, bukan yang halang. Aku dengar kau nak bawa mak kau, iring mak kau pergi haji, Dit. Betul. Ayah aku sakit. Jadi ganti nama aku, alhamdulillah dah dapat. Kamu berapa umur? 24. Kau nak pergi haji dah, habis fikir ke? Bayangkan kamu umur 24, kau panggil tuan haji. Ya Allah, nampak benar tua, Dit. Ini nama dia setan manusia. Manusia yang menghalang orang lain jadi baik. Tak pernah datang masjid malam ni pakai baju Melayu, naik motor datang. Kain pun tak pakai, baju saja pakai. Berubah betul dah usuk sekarang. Kamu nak mana sok? Malam ni ada ceramah Ustaz Kazim. Aku nak pergi. Aku selalu tengok dia dalam YouTube. Hari ni live in concert. Kalau aku dah sok, jadi kamu sok, baik aku pergi ke depan tu makan sup. Tak ada beda dengan ceramah dia. Apa benda berapu je dia. Jomlah kita makan tom yum. Okey juga. Masuk tukar t-shirt Ronaldo. Ada dia minum tak? La ilaha illallah. Tu nama dia setan manusia. Yang ketiga yang menghalang kita jadi baik apa dia? Hawa nafsu. Setengah jam. Pukul 9 aku letak ponti. Aku belah.
Pukul 9 kalau dia tak berhenti, aku balik. Malah aku tunggu. Tu nama dia hawa nafsu. Aku banyak lagi kerja. Mai tu imam pula baca ayat panjang. Semayang tarawih. Nafsu kata, ya Allah, engkau tu besok kerja. Dia pula baca 1 juzuk tu malam. Dia tak apalah kerja imam. Engkau balik je. Tapi aku nak semayang. Kalau kau nak semayang, kau pergi surau depan. 9.20 dah habis 20 rakaat. Kalau kau nak lagi cepat, kau pergi negeri seberang. 5 minit habis. Allah Akbar, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Nasib baik dengar Ahad, baru kita tahu qulullah. Dia baca dia qulullah Ahad. Buatnya dia sebut satu surah aku Sabtu Nasib baik Ahad. Nafsu ni tuan-tuan, dia halang kita jadi baik. Yang keempat yang menghalang kita jadi baik apa dia? Tuntutan dunia. Yang menghalang kita nak hijrah. Kalau saya pakai tudung, nanti tawaran untuk berlakon dah tak ada. Saya pakai macam ni supaya ada lagi orang producer yang nak ambil saya berlakon. Memanglah siapa yang tak nak bertudung kan. Tapi kalau kita bertudung biar ada pada hati kan. So saya cakap dengan husband pun no problem. So husband kata terpulanglah up to me lah. So I buka lah. Saya minta pada peminat, terimalah saya seadanya dan tolonglah doakan saya supaya dapat hidayah dari Allah. Hanya kerana nak dapat tawaran, kau buang hijrah kau. Sayang betul. Tu nama dia dunia. Nak dapat keuntungan sedikit. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, saya diberi kesempatan untuk jumpa macam-macam manusia. Ada orang yang saya buat satu program TV, saya jadi host. Jarang tuan-tuan ustaz ni jadi host. Saya ni alhamdulillah lah, syukur pada Allah. Jadi host rancangan talk show ada. Saya jadi juri Maharaja Lawak pun ada. Gila tu Ustaz Kazim. Juri Maharaja Lawak pun dia. Saya jadi da'i, saya jadi pencetus umat. Alhamdulillah. Yang terbaru, saya jadi hero filem. InsyaAllah, Datuk, bulan 11 ni keluar. Buat rombongan, tengok. Nebah. Tengok wayang Ustaz Kazim hero. Tajuk filem dia, Zim ala Kazim. Ni tahu ni betul yang tarik. Tuan-tuan, saya buat satu program talk show. Kita panggil artis yang berhijrah. Satu artis perempuan, dia ni heroin, pelakon utama, cukup terkenal, berhenti tengah muda. Sebab apa berhenti? Nikah. Lepas dia berhenti, langsung dia tak berlakon dah. Keluar televisen pun dah. Wayang pun dah. Bila saya jadi temu ramah dia, konon-konon saya ni David Letterman konon. Dok temu ramah dia. Berapa filem yang akak berlakon? Terus tunduk. Macam mana perasaan tiba-tiba akak? Oh sudah, aku nak tanya apa pula ni? Ustaz, jangan tanya tentang sejarah saya, Ustaz. Saya takut, saya taubat, Ustaz. Saya takut, jangan sebut lagi, Ustaz. Tak bagi sebut. Dia tak mau saya tanya cerita dia waktu dia tak tutup dulu, waktu dia berlakon dulu, dia dah taubat. Dia tak mau lagi ingat. Dia dah hijrah sekarang. Ustaz, cerita dah balik, Ustaz. Saya takut pada Allah. Oh, nangis pula. Sekarang akak buat apa ya di kampung? Saya berkebun sayur dengan suami saya ternak ikan, saya beli ayam, Ustaz. Berapa harga telur ayam sekarang ni, Kak? Itu soalan saya, tuan-tuan. Dah dia tak bagi tanya apa artis dia. Saya tanya dekat dia, telur ayam tu sebiji berapa sen sekarang ni, Kak? Ayam tu dia jawab, betul-betul hijrah. Sampai sekarang, tuan-tuan, tak buat. Adakah dia miskin? Tak, tuan-tuan. Allah gantikan apa yang dulu dia dapat, Allah gantikan suami yang bimbing dia juga. Allah bagi dekat dia anak yang bagus,
Allah Ta'ala bagi dia kebun sayur yang bagus, Allah Ta'ala bagi dekat dia kolam ikan yang bagus, ternakan ayam yang menjadi, kambing lembu yang menjadi, betul-betul jadi usahawan tani. Daripada bergelubang dengan benda-benda itu, Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih bermanfaat. Inilah hijrah. Jangan takut, rezeki di tangan Allah. Kau taat kepada Allah, yang lain-lain Allah Ta'ala uruskan. Tuan-tuan yang saya muliakan. Tetapi kenapa yang hari ini ada banyak lagi berlaku pembodohan yang seolah-olah kita ni tak ada bimbingan. Contohnya apa? Pembodohan sejak ratusan tahun, puluhan tahun. Manusia berasal daripada buruk. Dan semalam saya baca ada satu kajian, manusia berasal dari ikan. Astaghfirullahalazim. Bodoh tu siapa yang percaya. Siapa yang dalam masjid ni percaya tuan-tuan asal daripada buruk, angkat tangan macam saya. Tuan-tuan, ni nama dia handphone. Siapa yang mula-mula buat handphone? Ada. Ni lampu. Siapa yang mula-mula cipta lampu? Ada nama dia. Ada. Siapa yang mula buat kereta? Ada nama dia. Siapa yang mula-mula buat motosikal? Ada nama dia. Siapa yang mula mencipta telefon? Ada orang dia. Siapa yang mula buat kereta api? Ada orang dia. Manusia yang pertama siapa? Adam alaihissalam. Kalaulah manusia ni asal daripada buruk tu nama apa hang mula-mula? Tu Haji ingat buruk tu nama apa hang mula-mula? Maknanya hang bukan daripada buruk. Hang daripada Adam. Quran kata, wa iz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bila kita nak hijrah daripada maklumat ini tuan-tuan? Sampai bila budak-budak di sekolah diajar? Kita melalui proses purba ya. Manusia prasejarah, manusia neolitik, manusia zaman batu, manusia zaman gua. Kita semuanya dahulu tak boleh bercakap ya, semuanya jalan 4 kaki ke bawah macam buruk. Tetapi melalui proses evolusi demi evolusi sejak ribuan tahun, maka manusia buruk tadi daripada 4 kaki bertegak lah jadi orang macam kita. Itu bapa pembodohan yang pertama yang berlaku di zaman kita sekarang. Akhirnya kita taat pada orang yang bawa cerita tu. Di mana akal kita yang merdeka? Di mana bentuk pemikiran kita yang hijrah minaz zulumat ila nur, daripada gelap pada cahaya? Quran dah beritahu kau tu daripada Adam Husin oi. Dah. Adam tu pun mungkin pada buruk Astaghfirullahalazim. Bila engkau nak hijrah? Taha 55. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada tanah engkau dijadikan, ke dalam tanah engkau akan dimasukkan, dan daripada tanah engkau akan dikeluarkan. Taha 55. Itu ayat Quran tu. Surah Taha kata engkau dijadikan daripada tanah. Asal kau. Kemudian jadi manusia. Mati. Masuk dalam tanah. Dari tanah engkau dikeluarkan. Tiba-tiba suami kita jadi angkasawan. Nantu awak kerja apa so? Dia angkasawan. Itu minggu depan nak ke bulan. Kita pun ziarah so. Sebab menantu dia meninggal di bulan. Macam mana menantu kamu so itulah kapal terbang dia tu, roket itu. Dah landing. Atau tayar pancit. Tersembam dia, meninggal. Atau mayat dia tanam di sana. Dalam Quran kata, awak akan ditanam di bumi. Dia tak sebut bulan. Bayangkan kalau dia mati di bulan, bukankah dah bercanggah dengan Quran tu Haji? Subhanallah. Tu Haji dah tak batuk lah. Alhamdulillah. Apa petua untuk menghilangkan batuk? Jangan batuk. Semua. Apa petua nak hilangkan marah? Jangan marah. Bila nak batuk tu jangan buka.
InsyaAllah hilang. Yang kedua, dia hilang. Masuk hospital terus. Tuan-tuan yang saya muliakan, Allah kata, hang akan mati dalam tanah. Dalam tanah. Kalau dah kata dia pergi planet Mars, duduk di bulan, mati di bulan, tidakkah bercanggah dengan Quran? Simple je tuan-tuan. Habis itu ustaz yang dia orang mendakwa pergi ke bulan, sebab tu saya kata awal-awal tadi, jadilah orang yang cerdik, jangan diperbodohkan. Mereka pergi ke bulan naik apa? Naik roket. Pelancaran besar-besaran, meletup roket, bung, naik ke atas sampai ke bulan. Okey? Bila dah nak balik ke bumi, dia buat pakai apa? Apa yang buat pelancaran roket? Jom balik. So, balik. Then, balik. Startnya, bro. Hai, yang tadi kau nak ke bulan siap roket bagai, nak balik ke bumi, tak ada roket. Tiba-tiba sampai. Inilah dia Allah Ta'ala bagi otak. Di mana otak kita, tuan-tuan? Adakah kita nak diperbodohkan seperti mana umat Firaun diperbodohkan oleh Firaun? Sampai tak boleh fikir. Dulu, ada orang panggil kami lah, ustaz-ustaz. Sebab masa itu tahun 2000, manusia dah kecoh. Saintis mengatakan bahawa orang perempuan tak payah kahwin. Orang perempuan boleh mengandung, boleh dapat anak tanpa kahwin. Bayi tadi nama dia ialah klon. Bayi klon. Satu dunia lama. Ini kemajuan sains dan teknologi. Macam mana orang perempuan akak-akak tak payah nikah dah. Nak nikah pun jantai seadada. Nak buat apa? Kaki pukul, pening kepala mak. Saya dah boleh ambil benih saya sendiri, masukkan dalam rahim saya, dan saya akan mengandung tanpa ada daripada suami lelaki. Tak payah mak, nyemuk katil mak. Saya bila dengar macam tu, bila dijemput untuk hadir, saya hadir. Yang buat khusus tu, yang buat penerangan tu, perempuan, profesor, doktor. Ini adalah satu kemajuan sains ya. Bagaimana manusia boleh melahirkan manusia tanpa melalui persetubuhan ya. Ini kemajuan yang sains telah berjaya ya, tuan-tuan ya. Saya dengar. Jadi kaedah klon ini telah dibuat kepada seekor kambing biri-biri yang dia tak perlu bersenyawa, dia ambil dia punya DNA dan benih dia masukkan dalam rahim dia, dan kambing itu telah pun beranak ya. Dan muka anak dia sama dengan muka induk ibu dia itu. Kambing biri-biri itu sama sebiji dengan mak dia. Dan kita namakan dia sebagai Dolly Finland ya. Tapi sayangnya Dolly Finland ini telah meninggal dunia ya. Saya di bawah tu saya gelak, gelak. Nombor satu, saya ketawa. Sebab apa? Memang muka kambing sama. Ada muka kambing sama? Ada muka ular lain? Semua muka ular sama, muka rimau sama, muka semut sama, muka beruk sama. Ada tak beza? Tak ada beza. Yang kedua, yang saya ketawa, sebab dia kata kambing biri-biri itu meninggal dunia. Jarang kita sebut kambing ni meninggal. Mampu ke, mati ke? Meninggal dunia. Baik betul kau. Jadi tuan-tuan, sebenarnya di dalam Al-Quran, bila dia sebut Al-Quran, saya angkat kepala. Adanya dalil bahawa manusia boleh dapat anak tanpa suami. Dalilnya ialah Siti Maryam dapat anak Isa tanpa kahwin, tanpa disentuh oleh mana-mana lelaki dan dia dapat anak namanya Isa. Itulah dia tuan-tuan. Kita kena bersedia bahawa sains dan teknologi telah menjadikan manusia bertambah melalui klon. Dia lahirkan anak, muka dia macam muka mak dia. Ada apa-apa soalan ya tuan-tuan?
Oh, tanya ustaz, seronok. Tadi Prof sebut, dalil dalam Quran ada manusia klon, ialah Nabi Adam, Nabi Isa dilahirkan oleh Siti Maryam tanpa perkahwinan persetubuhan. Dan doktor menyamakan bayi klon sama dengan macam Siti Maryam dan Nabi Isa. Betul? Ya. Nabi Isa laki ke perempuan? Laki. Nabi Isa ni sama tak muka ada dengan Maryam? Tak, sebab dia laki, mak dia perempuan. Tadi doktor cakap, kalau bayi keluar, yang akan keluar ialah perempuan dan muka dia pun macam mak dia. Di mana yang Prof kata sama? Tak sama, Prof. Nabi Isa laki-laki, mak dia perempuan, mana sama? Jantan dengan perempuan mana sama? Biologi dia tak sama. Sebenarnya ya pula dah. Yang kedua saya kata doktor, dalam Quran sebut ada manusia yang lahir sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang pertama, Adam. Dia tak ada mak, dia tak ada pak. Yang kedua, Nabi Isa. Dia ada mak, pak, tak ada. Yang lain-lain ni, doktor, macam kita ni, balik kepada fitrah, balik kepada hukum Al-Quran. Min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Jadinya manusia ni baik laki dan perempuan kerana adanya pertemuan benih laki-laki dan benih perempuan. Akhirnya jadilah manusia dan kami berikan pada dia pendengaran, penglihatan dan pemikiran. Bukannya jadi seorang-seorang tanpa ada laki-laki, doktor. Balik itu hamba Allah. Ada tak sekarang bayi kelut? Tak ada. Senyap sunyi dah 23 tahun dah bayi kelut. Sampai bila tuan-tuan hari ni apa yang berlaku? Tu yang kita terima. Betul lah. Cubalah balik pada Quran. In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayanu. Bila datang orang fasik bawa berita siasat. Tadi tuan-tuan baca Fatihah, tu imam sebut apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Allah Maha Pengasih. Dalam bahasa Melayu kita mudah, Allah tu Maha Baik. Takkan Allah nak bagi tembakau satu pulau. Muat di Hawaii. Ni apa nak jadi ni? Ya Allah, nak kemak dah ni satu pulau terbakar. Kita hari ni tu dia. 6 harakat bunyi jejak. Kita tak mau kaji ke binatang apa? Takkan bomba tak tahu nak terbakar? Takkan rumah ni boleh terbakar semua? Jerantut mentakak. Satu badak sampai kampung, sampai ke Temperluk, sampai naik sampai ke atas pulau lipik mau naik. Takkan Allah zalim macam tu sekali? Allah dah sebut benda ni dalam Quran. Za'aral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Manusia yang buat. Jangan duk kaitkan Allah di situ. Sebab tu kena kaji tuan-tuan. Siapa yang buat benda ini? Mana terbakar, tak ada apa-apa ni, rumah terbakar, mana terjun dalam laut. Hotel terbakar, rumah terbakar, kereta terbakar. Takkan mereka ni tak ada siren? Kita ni kalau terbakar ni tuan-tuan, siren bomba ni tak tahu nak habaq lah. Tambah Hawaii tu negara Amerika. Hawaii ni bukan negara kita, ni Amerika punya dua. Mereka teknologi canggih. Tiba-tiba mai terbakar. Tak munasabah tuan-tuan. Melainkan ada orang bakar. Macam mana jatuhnya Hiroshima dengan bom atom Nagasaki, dia ranak sekali. Tuhan tak buat macam tu. Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kaji balik. Dulu saya kata bila berlaku tsunami di Aceh, saya sebut kaji balik. Takkan Allah nak bagi satu benda yang mati beratus-ribu orang. Serentak mati pun. Takkan Tuhan nak buat macam tu. Nabi Muhammad ni Nabi yang dimuliakan, yang dijamin oleh Allah. Balak yang menimpa umat dulu-dulu,
takkan mai pada kita. Melainkan untuk beringatan saja. Tiba-tiba mai. Bila mari, datang tsunami, mayat semua jadi hitam. Cuba cek balik, hitam tu apa? Belerang. Belerang ni mai daripada mana? Mai daripada laut. Cek balik, belerang ni duduk di mana? Adakah duduk dalam bom? Dilepaskan, jadi belerang. Tapi kita ni tak kaji dah. Lawak cara lah kehendak Tuhan kan. Sampai tsunami lagi tu. Sebab tu, bukankah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Dajjal itu. Kekuasaan Dajjal tu dia boleh buat. Dia nak hujan, boleh hujan. Dia nak turunkan api, dia boleh datangkan api. Dia nak belah kepala orang berjalan hidup balik pun boleh. Dia berjalan jalan dunia ni sekelip mata dia boleh sampai. Kaji tengok tuan-tuan. Kekuasaan, kebudayaan daripada satu puak yang dipanggil Dajjal. Maka tujuan dia apa? Supaya kita tinggalkan Quran. Takutlah kita. Tak percaya dah apa-apa benda-benda Quran dengan ni. Allah pun tak ada sifat pengasih pada kita. Budak kecil mati, orang tua mati. Apa nak jadi pada ni? Kata kita ni beriman kepada Allah. Allah jaga kita. Tengok orang Islam yang paling banyak mati. Apa ni? Lama-lama tak percaya pada Allah. Sebab apa? Sebab kita diperbodohkan. Saya tadi duduk tang mana tu, isteri telefon abang kat mana. Sat ada line, sat tak ada line, sat ada line, sat tak ada line. Duduk lautan tu, kat pagar. Mama, tak ikut balik mah, tak dapat line tak clear mah. 2023. 2023. Line sat ada, saya tak ada. Line sat ada, saya tak ada. Bila main masuk sini, line clear. Bayangkan tuan-tuan, tahun 69, orang pergi ke bulan, hak di bumi ni boleh telefon. Macam mana bulan okey? Sihat lah. Bayangkan tuan-tuan. Bolehkah tahun 69 orang guna telefon pakai wire, telefon orang di bulan tu? Muna siapa kan? Muna Sarawak. Tak tahu muna apa tuan-tuan. Tapi kita ni percaya. Kita sekarang 2023 ni pun, saya ada line, saya tak ada line. Bayangkan dia boleh buat, ni saya telefon angkasawan di bulan. Bukan saya menentang kemajuan, tak. Tetapi kita ni ada Quran. Quran ini sebut. Tujuan dia apa? Tuan-tuan jangan kata benda ni kecil tu. Tuan-tuan jangan kata benda ni kecil. Kita percaya ekspedisi kita di planet Mars menemui air. Kehidupan di planet Mars. Di planet Mars ada air. So that mean, sudah. Ini bermakna bahawa kita boleh berpindah ke planet Mars. Sebab di sana ada air. Tuan-tuan dengar orang cakap, sampai ada orang jutawan dari negara India, dia hadiahkan kepada isteri dia tanah lot di bulan sebagai hadiah hari jadi. Banggalah isteri dapat lot tanah di bulan. Cuba tuan-tuan pergi tanya ke isteri dia, cadang bila nak buat rumah? Tanah dah ada dah ni, lot dah ada dah ni, geran dah ada. Bila nak buat rumah di bulan? Bata nak beli kat mana? Bumbung beli mana? Plumber di mana? TNB ada sana. Tuan-tuan ingat dapat geran tu boleh buat rumah? Di bumi ni pun kalau ada geran, belum tentu boleh buat rumah. Tiba-tiba kita akan pindah ke bulan ataupun di Mars sebab di sana ada air. Lagipun di bumi ni penuh dengan pencemaran udara dan kita rasa kita boleh melancong ke sana ataupun buat hotel di sana. Kita pun kata, betul lah. 6 harakat lagi cicak. Tuan-tuan tak nak buka Quran. Allah Ta'ala sebut, وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ. Dan sesungguhnya tempat tinggal kamu adalah di bumi. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشْ. Dan kami jadikan di bumi ada kehidupan untuk kamu. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Sebab tu tuan-tuan boleh tinggal di gurun. Walaupun di gurun, boleh tinggal tak? Boleh. Sebab Allah kata kamu boleh hidup di bumi. Tuan-tuan, di gurun ada rumah. Kelang. Saya pergi dah. Saya pergi tuan-tuan.
Kelang perwaja pun ada. Hebat ni. Hebat. Di Kedah nama gurun Kedah. Nak faham? Tak faham tak? Tuan-tuan boleh dah duduk di Eskimo? Air sejuk, ada orang duduk? Ada. Di Antartika ada orang duduk? Di Ausis, di gurun, ada orang duduk? Ada. Dalam gua di gunung, ada orang tinggal? Ada. Seorang tua di kaki gunung? Ada. Sebab apa? Sebab masih di dalam bumi. Dan Allah kata, di bumi ni ada kehidupan untuk awak. Sebab tu ada orang yang buat rumah dia atas laut. Saya pergi rumah dia atas laut. Penuh rumah. Saya tanya, abang, tandas mana? Tandas belakang. Ada kalau buahnya ke bawah. Oh, sedap tuan-tuan. Lepas tu banyak ikan di bawah ni. Boleh hidup. Sebab apa? Di bumi. Ada orang yang duduk atas gunung. Dia buat tangga, dia bertapa atas gunung. Boleh hidup. Sebab di bumi. Tiba-tiba hari ini ada orang kata manusia boleh tinggal di tempat lain selain pada bumi. Bukankah dah bercanggah dengan Quran? Tujuan dia apa? Supaya kita tinggalkan Quran. Manusia berasal daripada perut. Supaya kita tak percaya Quran. Manusia daripada Adam. Tuan-tuan jangan pandang kecil benda ni. Dia melibatkan ketidakpercayaan kepada kita. Tuan-tuan tahu hari ini ada satu kepahaman nama dia Scientology. Scientology dia apa? Mayat jangan tanam. Sebab sains akan menghidupkan balik mayat. Maka tak tanam, tak dibakar, tak ditanam. Simpan. InsyaAllah akan hidup mayat. Tu yang Firaun tak ditanam tu. Sebab mereka yakin satu hari akan dihidupkan dengan teknologi. Nama dia agama Scientology. Bukankah di dalam Quran sebut kullu nafsin za'iqatul maut? Semua orang akan mati. Dan bila dah mati, habis dah. Tunggu akhirat pula. Itu hijrah kita. Tapi mereka percaya akan dapat dihidupkan mayat-mayat yang telah mati. Maka mereka simpan mayat tu supaya tak dikebumikan. Awet, nanti hidup. Tuan-tuan yang saya hormati. Walan tarda ankal yahud walan nasara. Jangan tuan-tuan pandang Yahudi dan Nasrani ni nak menyesatkan kita ni sikit-sikit tuan-tuan. Bukan, tuan-tuan jangan faham. Yahudi dan Nasrani ni dia nak sesatkan sikit. Dah, dia buat satu benda yang besar-besar. Saya baca khutbah. Bila saya baca khutbah tentang UFO, rupanya dalam masjid tu ada pengkaji UFO. Dalam 5 orang. Habis semayang, dia pun main jumpa. Ustaz, kami ni pengkaji UFO. Oh ya ke? Sejak bila bang? Lebih 10 tahun. Dah jumpa tak? Tak jumpa. Dah Ustaz, tapi daripada kita kesan Ustaz, daripada video ada Ustaz. Abang boleh bagi tahu ciri-ciri UFO. Yang pertama Ustaz, dia terbang lebih laju daripada jet. Kalau jet MiG nak hambat Ustaz, terkencing jet tu Ustaz. Memang laju Ustaz. Lagi? Yang kedua, UFO ni radar tak dapat kesan. Detect tak ada. Kalau dia mari, dia duduk, kita tak dapat kesan Ustaz. Oh gitu. Jadi di mana yang abang nampak? Kami ada video-video yang daripada seluruh dunia Ustaz dia main. Dia mari depan rumah kita, mana dia terbang. Dia warna biru, merah, hijau. Dia hilang. Dia canggih lah. Oh ni makhluk asing Ustaz. Dia kira dia canggih. Tapi abang dalam Quran sebut, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Dijadikan manusia sebaik-baik bentuk kejadian. Kalau abang kata ada makhluk lebih canggih daripada manusia, abang dah tolak satu ayat Quran. Allah kata manusia ni sebaik-baik bentuk kejadian. Otak dia, kejadian dia, tangan dia, jari dia. Paling bagus. Kalau abang kata ada makhluk lain lagi canggih daripada dia, abang, Quran sebut kita paling hebat. Bila abang kata UFO terbang lagi laju pada manusia terbang, maknanya makhluk tu lagi hebat pada manusia. Bukankah dah bercanggah Quran? Ni kita bercakap pasal Quran bang. Saya pun tak kata UFO tu tak ada, tapi saya nak cerita
bahawa hebat-hebat jin pun dia tunduk dengan manusia. Mungkin jin, Ustaz. Kawan dia sebut. Mungkin yang bawa UFO tu jin. Jin kejadah apa dia nak naik ke terbang? Dia terbang saja lah jin. Takkan jin nak start enjin pasal lampu pula. Gelap lah pula taman lah suai lampu. Leceh jin macam tu. Mungkin dia makhluk asing, Ustaz. Makhluk asing sekalipun, dia tak akan boleh kacau urusan manusia. Sebab Allah Ta'ala kata dah bahawa manusia ni khalifah. Tiba-tiba ada makhluk asing yang kontrol manusia. Habis kita. Kalau makhluk asing datang, habis lah. Dah lah mak kilo. Kalau penjajah datang, Datuk Bahaman lawan. Sekarang siapa nak lawan? Semuanya Korea semua. K-pop semua. Habislah kita. Ni takutnya. Ni bodoh bersiapa? Dah Ustaz. Ustaz, kita tak boleh nafikan Ustaz. Macam piramid. Okey. Macam mana dia boleh potong batu tu sama? Macam mana dia boleh bentuk sama dengan Orient di langit, Ustaz? Macam mana bentuk piramid tu canggih, Ustaz? Manusia moden pun tak boleh fikir, Ustaz. Sebab tu dia cakap, itu alien buat. Bang, di dalam Al-Quran ada 114 ayat mengatakan bahawa orang dulu lebih canggih daripada kita. Pembodohan paling besar pada kita apa dia? Mengatakan orang dulu bodoh. Sedangkan Quran sebut orang dulu lebih pandai daripada kita, lebih maju daripada kita, lebih memakmurkan bumi daripada kita. Dulu dah Allah sebut dah, asyadda minhum quwwah, kata Allah. Mereka lebih hebat kekuatan daripada kamu. Mereka lebih canggih lagi, tuan-tuan. Bila kita faham, Quran dah beritahu umat Nabi Nuh, umat Nabi Idris adalah lebih canggih. Tapi mereka menggambarkan umat dulu-dulu pakai cawan. Bawa satu paku kayu, ambat binatang. Cakap tak pandai. Logik tak, tuan-tuan? Nabi Nuh cakapnya tu. Logik tak? Tak rutin cakap. Dia ambil paku, pergi lekat kat dinding. Lukis. Cuba tuan-tuan ambil paku, pergi lukis dekat ni. Agak cantik tak? Agak-agak tuan-tuan lukis dekat ukiran dinding ni. Cantik tak lukisan tuan-tuan? Tobat lahum tak cantik. Tapi macam mana mereka boleh melukis dengan begitu canggih sekali? Itu Ustaz, sebab dia orang tak ada teknologi. Kau belajar balik sirah. Siapa yang mula menulis Ar-Raqim? Tuan-tuan duk bacakan dalam surah Al-Kahfi, am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim. Adakah kamu menyangka orang-orang ahlul kahfi, ashabul kahfi war-raqim? Raqim itu bermakna bahasa Melayu merakam, memaat, merakam. Bahasa Melayu sebut rakam. Bahasa Arab sebut rokoma, rokin. Bahasa Melayu tu rakam. Saya insya-Allah tengah buat album 10 lagu. Insya-Allah akan buat rakaman dengan Cik Arin. Merakamkan album. Macam mana suara saya masuk dalam CD, suara saya masuk dalam piring hitam, suara saya masuk dalam pendrive, suara saya masuk dalam USB. Nama dia Raqim nama. Kata Allah, apakah kamu menyangka Ashabul Kahfi yang tidur 300 tahun dan apa yang mereka tulis di gua itu satu benda yang luar biasa? Tak ada. Ada lagi yang luar biasa. Allah sebut dalam Quran, tuan-tuan. Orang dulu bercakap, orang dulu berpakaian, orang dulu makan, orang dulu minum. Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibat. Wahai rasul-rasul, makanlah kamu makanan yang baik-baik. Tiba-tiba kita diajar di sekolah, orang dulu makan daging mentah. Mereka tidak pandai memasak. Orang dulu tidak boleh bercakap. Mereka menggunakan bahasa isyarat. Orang dulu tidak pandai menggunakan wang. Mereka menggunakan sistem barter. Takkan Nabi macam itu? Takkan Nabi Idris bodoh? Takkan Nabi Nuh bodoh?
Buanglah tuan-tuan pahaman-pahaman macam itu yang bercanggah dengan Quran. Selagi mana tuan-tuan dipahamkan bahawa kita ni bodoh, selagi itulah kita akan jadi dijajah sampai bila-bila. Masih anggap orang putih paling canggih, masih anggap orang barat paling canggih, paling cerdik, kita ni paling bodoh. Inilah bentuk penjajahan yang belum selesai lagi tuan-tuan. Habis tu Ustaz, pergi mana kemajuan yang begitu hebat? Allah sebut dalam Quran. Kerana kaum itu bantah nabi-nabi mereka, kami hancurkan mereka, kami gantikan balik yang lain. Naik balik 1000 tahun, 2000 tahun, naik balik. Tuan-tuan yang saya muliakan, ada satu budak muda, dia kata, Ustaz, Nabi Adam bahasa apa? Hawa bahasa apa? Habis, kalau Hawa dan Adam bahasa Arab, kenapa Ustaz bahasa Melayu? Oh, sudah. Mana datang Melayu? Mana datang bahasa Hindustan tu? Roti kepada orang Makkah, zindagi ek safar ek suhana, halo miss, ya nak ringgit, apa benda? Mana datangnya bahasa-bahasa tu? Bang, macam ni bang. Abang lahir bila? Tahun 93, muda lagi. Saya lahir tahun 72. Jarak kita 20 tahun. Okey, saya 20 tahun, dah besar, abang baru lahir. Dalam tempoh setahun sekarang, kita jangan ambil tahun 94, 2001, jangan. Kita ambil sekarang, 2022 sampai 2023. Ada tak bahasa yang abang tak pernah dengar dulu, hari ni ada? Dulu tak pernah dengar, sekarang bahasa tu ada. Ada? Apa dia? Pisang. Dulu tak dengar, dulu pisang. Sekarang, pisang lah aku. Dulu tak ada wifi, hari ni wifi. Dulu tak ada smartphone, sekarang smartphone. Dulu tak ada perkataan tata kelola, hari ni ada tata kelola. Dulu tak ada benda-benda ni, sekarang dah ada. Dalam tempoh setahun saja, berapa banyak bahasa yang baru timbul. 3G, 4G, 5G, dulu mana ada. Bayangkan daripada zaman Nabi Adam sampai zaman kita, berapa ribu tahun, takkan bahasa tak berkembang. Bila manusia hidup di tempat lain, ni apa benda ni? Pelang pun. Di tempat lain pula, ni bahasa apa ni? Buah pelang pun. Oh ya, ni mungkin mango. Masing-masing mempunyai daerah masing-masing sebagai tanda kekuasaan Allah sebab manusia itu berkembang. Dia kata, manusia ada Ustaz, takkan banyak cakap, Allah yang buat. Kalau dalam tempoh setahun, bahasa meningkat begitu banyak daripada zaman dulu. Zaman saya dulu, saya pun tak nak jumpa tuan-tuan, smart car, electric car, tak nak jumpa. Sekarang, Tesla jumpa. Saya jumpa dah. Zaman kita dulu tak jumpa basikal bateri. Sekarang main masjid naik basikal bateri. Zaman kita dulu, kita tak jumpa tuan-tuan wireless punya mikrofon. Sekarang wireless punya mikrofon. Zaman kita dulu tak jumpa pun kamera yang boleh buat rakaman satu dunia. Hari ni cuba tuan-tuan tengok, handphone boleh buat rakaman satu dunia. Ni nama dia kemajuan. Takkan Nabi yang hidup beribu-ribu tahun mundur. Buanglah pemahaman itu tuan-tuan. Pemahaman yang paling kita kena buang mengatakan bahawa Melayu bodoh. Penjajah datang pada kita mengatakan Melayu ni bodoh. Melayu ni bodoh. Akhirnya pun kita kata, ya saya bodoh tuan. Ini hari bodoh saya tuan. Dan orang Melayu tidak bangga dengan bangsa dia. Balik buka sejarah. Bila Sultan Melaka dapat pengkhabaran yang Raja Manuel I nak serang Kaabah, Mekah dan Madinah. Dia ni duduk di Melaka ni mesyuarat. Kita dapat maklumat Portugis nak menyerang. Apa yang kita boleh buat supaya kita bantu Mekah dan Madinah? Balik buka sejarah tu. Kita Melaka yang hebat. Kerajaan yang hebat.
beta tak boleh tidur malam. Duk kenalkan Kaabah nak kena serang oleh Portugis. Alfonso di Albuquerque. Bincang, tuanku. Kita boleh menukar daripada Mekah ke Madinah. Kita panggil Portugis mai ke Melaka. Dengan jalan apa? Mereka ada angkatan sekarang datang di Melaka diketuai oleh Lopez de Esquerra. Apa kata kita tangkap mereka, penjarakan mereka, tentu raja mereka marah. Angkatan perang yang nak serang Mekah dan Madinah akan datang ke Melaka. Akhirnya Mekah dan Melaka selamat. Ini sejarah yang dipadankan, tuan-tuan. Nak menggambarkan bahawa orang Melayu dulu bodoh-bodoh, tak tahu apa. Padahal orang Melayu mempertahankan, tuan-tuan, kerajaan Islam. Akhirnya regimennya upah haluan daripada Mekah, Madinah, selamatkan orang-orang di Melaka. Orang kita dah ditangkap di Melaka. Pengorbanan paling besar, tuan-tuan, supaya Melaka, Mekah dan Madinah terpelihara. Ini yang cuba dipadamkan. Peranan bangsa kita ni. Kehebatan hang tua buat haji, kita tak cerita. Kita faham pergi haji itu naik kapal tahun 57. Naiklah kapal. Dia tak baca sejarah macam mana hang tua dengan Panglima Sriwijaya dia, dengan Panglima Sri Dewa dia, bawa kapal pergi duduk 5 hari di Aceh. Kemudian daripada 5 Aceh, Laut Lanu pula, Laut Gelap, Laut Deras. Cerita dalam sejarah. Akhirnya sampai di Jeddah. Punya banyaknya kapal di Jeddah. Dia nak parking pun jauh. Disambut oleh orang yang jaga kota Jeddah. Dibawa naik unta berjalan berapa belas hari pergi ke Mekah. Buat di sana, balik pergi ke Madinah pula. Sejarah ni yang tak ada. Tiba-tiba di sekolah kita belajar sejarah Napoleon Bonaparte. Kita belajar di sekolah sejarah tentang benda-benda yang tak ada kaitan dengan kita. Akhirnya kita kata orang Melayu adalah bangsa yang lemah. Lawan penjajah dengan keris. Macam mana nak menang, kata dia. Padahal Melaka mempunyai meriam-meriam yang hebat. Habis tu kenapa kalah, Ustaz? Kenapa kalah? Alfonso di Albuquerque bukan dengan sekali serang. Tuan-tuan dimenang dah lama. Kerana ada pembelokan. Kerana ada pengkhianatan daripada lalaman. Yang inilah yang kita kena pertahankan, tuan-tuan. Jangan sesama kita ni hasad dengki. Jangan sama-sama kita ni rosak-merosak, fitnah-memfitnah. Kerajaan Melaka yang hebat tu, tuan-tuan, bila Portugis masuk, dia ranapkan habis. Langsung tidak ada sejarah di Melaka. Istana diroboh, kota diroboh, perdagangan dilumpuhkan, kekayaan dibawa balik ke Portugal. Akhirnya tak ada siapa teringin ke Melaka. Dan hari ni siapa pergi Melaka boleh jumpa pengusaha pintu, ya, hak lain tak ada. Berbeza dengan apa yang dia buat di negeri-negeri yang dia jajah, yang bukan Islam. Portugis pelihara elok-elok, tembok dia pelihara, bangunan dia pelihara, nak tunjuk negara tu hebat. Padahal tanah Melayu lagi hebat, tuan. Sampai boleh defend Mekah dan Madinah daripada serangan, tak hebat lagi. Hang Tuah pergi ke Rom, pergi ke Mekah, tak hebat lagi. Perdagangan kita, ilmu-ilmu kita mereka ambil dan mereka majukan. Inilah, tuan-tuan, yang kita kena hijrah, kena merdeka, supaya bangkitkan balik semangat bahawa bangsa kita adalah bangsa hebat, bukan bangsa bodoh. Bangsa kita adalah bangsa yang terkuat di Asia. Orang Cina pun main berniaga dengan kita. Dan kita kena ingat bila Portugis duduk di Melaka, jangan tuan-tuan cakap bahawa orang Islam tak tolong Melaka. Kerajaan Indon datang. Masa tu Indonesia pun tak ada lagi. Kerajaan Aceh, kerajaan Jambi. Indonesia baru ya lepas mereka pun nama Indon. Sebelum tu dengan Maduranya, dengan Batawinya datang. Datang, tuan-tuan, semangat menolong. Tetapi apabila kita ni dah dilemahkan, sejarah kita dilemahkan, tamadun kita dah dilemahkan, kita beranggapan bahawa bangsa kita adalah bangsa yang paling lemah sekali, yang tak boleh nak buat apa dah. Sebab tu kalaulah boleh merdeka pada kali ini, hijrah pada tahun ini, jom buatkan balik satu gagasan bahawa bangsa kita, orang kita di tanah Melayu cukup hebat.
baik daripada segi ekonomi, daripada sains, daripada pendidikan dan sebagainya, kita terhebat. Tapi sejarah itu telah dipadam, ditukar, diupah pula penulis-penulis upahan menulis sejarah-sejarah yang tak betul tentang bangsa kita. Cari balik tuan-tuan manuskrip yang ada di luar negara, baik di Rusia, baik di Portugis, baik di Belanda, baik di British. Saya pergi satu museum, tuan-tuan. Saya pergi. Punya banyak khazanah kita. Orang yang museum tu, badan dia besar, Mak Saleh. Bila saya sampai, dia sambut saya. Dia welcome saya. Dia kata dia seronok saya datang. Saya kata saya pun seronok jumpa awak. Dia tengok saya macam ni. Saya tengok dia macam ni. Tinggi betul mamak ni. Dia tengok saya macam tu. Rendah mamak ni. Besar berjalan. Tak naik lift. Naik tangga dalam museum tu. I nak tunjuk dekat you. You Malaysia. Negeri mana? Perak. Dia bawa saya tuan-tuan. Ini khazanah Perak. Khazanah hak kita tak ada tuan-tuan. Dalam museum dia. Ini keris Perak. Berapa luk semua dah. Saya kata saya tak mau tengok keris saya. Sebab di rumah saya pun ada banyak keris. Tapi itulah tuan-tuan. Yang saya jumpa dengan satu prof. Di Rusia ada ilmu yang diambil daripada kerajaan Melaka tentang perbedanan orang perempuan. Benda tu diambil waktu penjajahan, bawa balik belajar di universiti. Macam mana orang perempuan bersalin menggunakan teknologi orang Melayu, tak payah operate, tak payah gunting, tak payah jahit. Hari ni tuan-tuan nak bersalin, cuba tanya isteri tuan-tuan, berapa jahit kena, berapa banyak gunting? Gunting saja kerja dia. Yang orang dulu-dulu tuan-tuan, tok bidan tu, apa ilmu dia? Yang ni yang mereka kaji pada bangsa kita. Tapi sayang tuan-tuan, dia dimomokkan. Tiap-tiap hari dimomokkan. Kita lemah, kita bodoh, kita tak reti. Orang Islam ketinggalan. Kalau tak ada lah penjajah datang, habislah kita. Mereka datang nak membantu membangunkan negeri kita. Astaghfirullahalazim. Mereka datang kerana 3. Gold, glory, gospel. 3 benda ni. 3G. Mereka datang untuk emas. Mereka datang untuk gospel, gereja mereka. Mereka datang glory untuk penjajahan mereka. Mereka bukan datang untuk cari rempah ratus. Tuan-tuan ingat Alfonso tu datang. Tujuan mereka mencari adalah, menjajah adalah untuk menguasai perniagaan rempah ratus. Tuan-tuan ingat Cristiano Ronaldo tu makan kari ya? Enggak. Ubahlah. Mereka datang untuk 3 benda ni. Bila dapat 3 benda ni, mereka bawa balik. Mereka jadi kaya. Mereka ambil tamadun kita, mereka majukan. Akhirnya mereka jadi maju, kita dimundurkan. Jom tuan-tuan, bangkit. Kita orang Melayu, kita orang Islam adalah hebat bila kita pegang pada Quran. Apa berita yang kita dengar, semak dengan Quran. Semak dengan hadis. Apa kata ulama pada tempat ni? Kita akan dapat jawapan. Kenapa datanya terbakar begitu hebat sekali? Kenapa ombak menggunung hebat sekali? Adakah tentera awak di bawah laut yang menggoncangkan dunia? Semuanya ada tuan-tuan. Apa makna batu-batu api yang turun daripada langit? Buka hadis-hadis akhir zaman. Dia ada cerita. Tapi bila kita tak anggap bahawa ini mungkin habis. Mana ada satu benda di dalam agama yang tidak ada jawapan. Kalau tidak ada jawapan atas satu benda, belum lagi. Islam menjawab segala persoalan. Jadi jom tuan-tuan, kita hijrah. Ibrah daripada hijrah, kita jadi hebat. Saya petang tadi saya pergi melawat Mahat Hafiz sebelah ekor. Datang TV buat rakaman, semua saya buat keluar dalam berita nanti. Ya Allah. Bagus tuan-tuan. Saya kata pada ustaz tu bagus. Mahat Hafiz, sekolah agama adalah benteng negara untuk masa depan. Kita didik dengan akhlak, kita didik dengan iman, mereka jadi benteng anak-anak muda. Cuma saya cakap, kalau boleh, janganlah kita hafal semata-mata. Ambil ibrah daripada Quran.
Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Nama surah kan? Hari ni, lepas ni buat kuliah tadabbur Al-Quran. Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, surah lembu betina. Tak ada kan nama lain nak bubuh selain pada lembu? Surah Muhammad ke? Surah Nuh ke? Surah Yusuf ke? Surah lembu. Dimomokkan dalam pemikiran orang Melayu, bodoh macam lembu, bodoh macam lembu, bodoh macam lembu. Akhirnya kita pun tak suka lembu. Kalaulah saja-saja Allah pun lembu nama surah, tak ada apa. Apa tuan-tuan? Di Pahang ada berapa ratus masjid, Ustaz? Tak tahu, saya tak tahu. Di Malaysia ada berapa ribu masjid? Berapa ribu? 6,000 lebih. 6,000 lebih masjid seluruh Malaysia. Korban baru ni berapa ekor? Berapa ekor tuan masjid kita tuan? 5 ekor. 5 ekor kali dengan 6,000. Contoh, berapa puluh ribu? 30,000 seekor. 30,000 ekor darab dengan 5,000. 30,000 ekor kali dengan 5,000 ringgit. Betul? 150 juta. Berapa kosong? 8 berapa bilion? 150 juta atas 1.5 bilion. Haji tengok. Orang yang meniaga lembu boleh kaya enggak? Bayangkan satu masjid minimal 5 ekor. 5 ekor tuan-tuan kali 5, 25,000 tuan-tuan. Kali dengan 6,000 masjid. Belum masa surau. Siapa kata bisnes lembu tak untung? Tapi berapa ramai kita sini yang bela lembu? Dengan ayam cakap dia pun tak bela. Adik-adik. Habis main bela lembu. Tak main, tak boleh pakai tie. Bela lembu sambil pakai tie. Rupak mentaliti. Benda yang berasaskan pada lembu. Lembu turun kan naik harga. Semakin tahun semakin naik. Kambing semakin hari semakin naik harga. Kajilah tuan-tuan daripada sudut ekonomi. Kulit dia boleh buat baju. Kulit dia buat cushion kereta. Sekarang kalau orang beli kereta semua nak cushion seat dia kulit. Seekor lembu tak cukup untuk seat car. Car seat tak cukup. 5 ekor lembu untuk sebuah kereta Mercedes. Harga Mercedes berapa ringgit? Masya Allah tuan-tuan. Lembu menghasilkan susu. Perniagaan dia setahun $1 trilion Amerika. Orang Melayu masih faham bodoh macam lembu. Australia belah. New Zealand belah. Belanda belah. India belah lembu. Mereka menghasilkan perolehan negara mereka $1 trilion Amerika. Melayu bodoh macam lembu. Sebab tu anak hang bodoh minum susu. Lalah sekarang ni Dash Lady ada di rumah tuan-tuan, Enlin ada di rumah tuan-tuan, semua ada lembu di rumah tuan-tuan. Jom adik-adik kita ubah tanah kita di sini banyak, jom kita hijrah. Aku nak ikut Quran, aku nak bela lembu. Daging dia boleh tahan bertahun. Dia punya DNA dia punya ubat daripada dia boleh jadi ubat. Masya Allah lembu. Tapi saya bodoh macam lembu. Itulah yang dimomokkan pada kita. Tuan-tuan ambil nama surah ya. Surah lembu, surah labah-labah, surah semut, surah lebah, surah gajah. Takkan Allah letakkan saja-saja nama-nama surah dalam Quran. Mesti ada sebab. Saya aja cerita tentang lembu saja. Sebab tu saya cakap pada budak-budak tahfiz. Adik-adik, kau orang kalau tak hafal Quran pun tak apa. Tapi kau tadabbur Al-Quran. Kaji tentang lembu. Apa istimewanya lembu ni? Memanglah ada kisah lembu dalam surah tu. Tapi takkan saja-saja Allah hubung lembu.
rupa-rupanya tuan-tuan, kalau sebut tentang ekonomi, lembu. Kontrol tuan-tuan. Di New Zealand, di Australia, lembu lagi ramai pada orang. Segala benda boleh dapat. Baja boleh dapat, makanan dia kita boleh usahakan, kandang dia kita boleh usahakan. Masya Allah. Itu baru satu surah. Belum kehabisan semua surah ayatnya. Jadi tuan-tuan, dah sampai masanya masjid kita di sini buat kuliah tentang tadabbur Al-Quran. Cerita tentang lebah. Dia tak ada akal, dia tak ada otak nak berfikir. Tapi bila dia terbang cari madu, dia balik-balik ke sarang dia. Tak pernah lebah tu sesat. Padahal di langit tu mana ada? Jerantuk kanan, mentakak kiri, mana ada? Sampai je burung tu. Teknologi apa dia ni tuan-tuan? Jadi inilah nama dia tadabbur. Jadi saya minta pada tuan-tuan buat. Yang ni saya ajar di sekolah saya. Pada budak-budak, pada orang tua di sekolah saya ajar. Hari ni kita nak tadabbur dalam Quran tentang benda yang berada dalam laut. Ada satu ayat, keluar api daripada laut. Dan api itu tak terbakar, tak terpadam. Saya cerita tuan-tuan, satu orang besar Malaysia, pencit dah. Dulu nama dia paling terkenal dalam Malaysia. Tiap-tiap petang keluar muka dia. Dia cari kapal terbang sampai ke Australia. Kalau saya sebut nama dia, tuan-tuan pun kenal. Dia main jumpa saya, dia kata, Ustaz, apa yang Ustaz cakap tu, kami jumpa. Waktu kami cari kapal terbang tu, kami menyelam dalam laut, tiba-tiba kami nampak api duk keluar. Dan api itu tak terpadam, walaupun dia menyala dalam laut, Ustaz. Allahu Akbar, Ustaz, kebesaran Allah. Itulah kata betul ya Quran, Ustaz. Kami nampak dengan mata kepala. Masya Allah, tuan-tuan. Allah jadikan sesuatu bukan sia-sia. Jadi insya-Allah hijrah kita kali ini, kita buang segala bentuk pemikiran yang dimomokkan dalam otak kita. Islam tak hebat, Melayu tak hebat. Kita bongkar kehebatan kita. Yang kedua, kita bongkar kehebatan Al-Quran. Tak boleh aja apa yang orang sampai pada kita, kita terima bulat-bulat. Siasat dulu, betul tak betul, betul tak betul. Takkan Allah nak menyusahkan kita, sedangkan kita adalah umat yang dicintai oleh Nabi SAW. Terima kasih kepada yang menjemput saya. Terima kasih kepada ustaz-ustaz. Saya dah ceramah 33 tahun Tuan Haji. 1 jam setengah saya ceramah aja. Terasa tak? Tak terasa. Memang tak terasa, bukan tuan-tuan cakap. Yang terasa saya 1 jam setengah. Jadi kalau tuan-tuan nak jemput saya lagi 33 tahun daripada sekarang, kita cerita bab lain pula. Terima kasih semua. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.